Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu sekali lagi pada pagi ini, pada hari yang ke-7 dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Mudah-mudahan segala perjalanan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini, akan diterima dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sahabat yang hadir pada pagi ini, terima kasih banyak. Faiz Helmi, Bazid Aziz daripada Muar, Faiz daripada Teluk Intan, Kak Jamilah Hawang, Cik Hatiah Syafi'i daripada Sibu, Sarawak, Umur Abu Hurairah daripada Bandar Pusat Jengka Pahang, Ros Aniza, terima kasih. Kak Mumtaz daripada Singapura, Fauziah Syahbudin, Kak Faridah, Wazita Muhammad Khaldi, Kak Syam, Bandar Kinrara, Abdul Aziz Habibi, terima kasih banyak. Nur Syamira, Abang Zainal Osman daripada Singapura, Muhammad Kaus, Arfah Ismail, Kak Faridah Yusof, Nur Syahliza, Kak Syahliza daripada Kanga Perlis, Abang Taib Jamil, Eli Masni Hairi daripada Medan, Indonesia, dan Nur Syahidah Yusof. Terima kasih. Jadi teruskan share, teruskan menonton, teruskan mendengar walau apa keadaan sekalipun. Jadi betul lah apa yang disebut oleh sahabat tadi. Sudah hari yang ke-7, maknanya dah seminggu kita melaksanakan ibadah Ramadan
pada tahun ini dalam keadaan ialah kita kata masa yang begitu pantas. Jadi apapun keadaannya, kita kena pastikan perjalanan ibadah kita juga berjalan dengan lancar, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pagi ni kita sambung lagi pengajian kuliah tauhid kita menggunakan kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan pagi ni kita nak tengok satu tajuk, fitrah manusia perlu kepada agama. Fitrah manusia dia sangat perlu kepada agama, sangat perlu kepada sesuatu yang boleh dijadikan sandaran dan juga pedoman dalam kehidupan kita pada setiap hari. Boleh jadi panduan, boleh jadi pedoman dalam hidup kita pada setiap hari. Baik, disebutkan dalam kitab ini, menurut fitrah manusia semula jadinya memerlukan kepada agama, iaitulah agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Kerana agama Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia dari penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan yang Esa. Jadi sahabat sekalian, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini penting dan perlunya kita hidup beragama, khususnya agama fitrah yang dipanggil agama Islam. Fitrah percaya kepada Allah. Fitrah manusia ni dia percaya adanya satu kuasa yang dipanggil Tuhan. Kan? Semua manusia dia percaya. Tetapi bagaimana dia linkkan kepercayaan itu kepada Tuhan, itu yang jadi masalah. Dan link yang paling tepat ialah agama Islam, yang percaya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang satu, yang tidak berbilang-bilang, dan dialah yang selayak dan sewajibnya untuk kita sembah. Itu link kepercayaan kita. Adapun agama yang lain, dia punya link tu tak sampai. Link dia tak sampai. Contoh, kalau agama Kristian, dia menggunakan paderi. Kan, dia percaya kepada paderi dia, dan mereka ada Trinity lah, 3 dalam 1 lah, apa benda semua tu lah. Kan. Kemudian kalau agama Hindu, dia percaya dengan Tok Sami dia menyembah lembu, menyembah benda-benda yang selain daripada Allah yang sebenar. Begitulah agama yang lain. Tetapi Islam, dia didik kita sembah Allah, dan agama Islam ini dia membawa kita kepada sembahan yang betul. Sembahan yang betul itu fitrah yang yang ada dalam Islam. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ayat ni kita biasa dengar tak? Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini dalam keadaan sempurna. Masuk Islam ni dalam keadaan sempurna. Ulama kata
Kita duduk dalam Islam from A to Z. Itu bahasa mudah dia lah. Dari mula sampai habis mesti Islam. Dari kita bangun tidur pagi tadi, sahur, sampailah tidur balik malam lepas tarawih sekarang, semua perjalanan hidup itu dinilai dan disukat mengikut landasan Islam. Itu maksud udkhulu fis silmi kafah. Jangan jadikan agama Islam ini benda yang kita buat macam apa dia panggil, sambal colek kan. Sambal colek tahu, sambal belacan. Minta maaf no, pagi-pagi kita dah sembang bab pagi-pagi dah cerita bab makan dah. Jadi jangan buat Islam tu macam sambal belacan. Colek sikit. Maksud dia ambil sikit-sikit. Kan, berasa nak masa lahir Islam. Kan, bubuh nama-nama hebat, nama orang Islam. Lepas tu panggil ustaz, tolong tahnik baby kita, ikut Islam. Lepas tu bersunat, berkhatan ikut Islam. Lepas tu kahwin ikut Islam. Lepas tu mati ikut Islam. Yang dicelah-celah tu, ekonominya, politiknya, perjalanan hidupnya, kejiranannya, akhlaknya, kenapa kita tak ikut Islam? Kenapa tak ikut? Sedangkan udkhulu fis silmi kafah. Sedangkan Allah kata ikut Islam ni ke semua. Tak ada pilihan. Kan? Saya selalu sebut jalan mudah. Ada orang ni dia salah tanggapan. Bila kita kata saya dah menganut Islam, saya dah pilih jadi orang Islam, so bahasa mudah nak fahamnya, saya mesti ikut apa yang Islam suruh buat. Bahasa lembut bahasa lembut dia, aku kena ikut apa yang Islam suruh buat. Bahasa kasar dia, minta maaf tu, ada bahasa lembut, bahasa kasar sikit. Sebab kadang ada orang tak faham bahasa kan. Bahasa kasar dia, aku kena dipaksa buat apa yang Islam suruh buat. Kita ni terpaksa buat, terpaksa sembahyang. Sebab apa? Ni saya cerita nak bagi faham lah. Sebab aku dah pilih jadi orang Islam, so kenalah sembahyang. Tiba-tiba ada orang kata, apa ni ustaz, mana boleh paksa-paksa orang nak sembahyang, sukati lah. Tak, mana boleh cakap macam tu kan. Mana boleh paksa saya puasa Ramadan, sukati saya lah, saya nak masuk neraka esok. Sedap ayat dia. Tak, dia macam ni sahabat sekalian. Saya pernah buat contoh ni lama dah dulu. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, ini kita bagi contoh lah. Kita ni bukan tentera, kita bukan askar. Okey. Satu askar, satu kita yang bukan askar. Askar ni setiap pagi dia wajib berkawat. Askar tentera ni kan pagi-pagi pukul 6, 6.30 kan dah berada di lapangan kan, dekat track dia tu berkawat kan, kawat kaki lah, apa macam-macam lah. Dia wajib berkawat. Bila bangkit pukul 5, kejut sampai subuh, lepas tu pukul 6 semua dah ada di lapangan dengan kasut kilatnya, dengan senjata apa semua dah nak training berkawat ni. Mereka tu wajib berkawat sebab mereka tu askar. Yang kita yang bukan askar ni, apa hal yang berkawat pula? Tak wajib lah, pasal kita bukan askar. Tiba-tiba kita lalu tepi kem askar kat luar pagar tu, kita pula sama berkawat tepi jalan seorang-seorang dengan kem plekat. Sudah.
Dah itu orang kata 3 suku lah. Dah tak betul lah tu. Jadi sekarang ni, kenapa askar kena kawat? Kenapa askar wajib berkawat? Sebab dia askar. So balik ayat tadi, kenapa kita wajib semayang? Sebab kita Islam. Askar tadi dia dipaksa untuk kawat, kan? Dia dipaksa. Apa ni tuan, saya nak tidur lagi ni, tak nak kawat lah. Kau tak nak kawat, kau bungkuskan baju pergi balik rumah, tak payah jadi askar, kan? Pasal engkau dah pilih nak jadi askar, engkau mesti tertakluk di bawah undang-undang askar. Itu nak ini saya cerita nak bagi faham, bukan nak mengamuk pagi ni, dah nak bagi faham. Dia dah pilih jadi askar, dia kena rambut pendek, itu aturan dia, kan? Tuan-tuan tengok cerita apa? Perebet lapuk, badul kan? Tengok dia jadi askar tu, kan? Kan dia lari masa nak kena gunting rambut tu, kan? Mana boleh? Dia kena ikut aturan. Kita dah pilih nak jadi askar, wajib kena potong rambut pendek, wajib kena kilatkan kasut, wajib berkawat tiap-tiap hari tak? Ada disiplinnya, makannya apa semua, waktunya, trainingnya, wajib kena buat semua. Pasal kita askar. Kalau kau tak nak buat semua tu, tak payah jadi askar. Sekarang ni kita Islam, wajib kena semayang, dipaksa untuk semayang. Dipaksa untuk, itu kalau bahasa kasarnya lah tak, dipaksa, disuruh kena puasa, wajib tutup aurat, wajib taat suami, mak ayah, pemimpin selama arahan mereka tidak bercanggah. Saya tak nak semayang, Ustaz. Bahasa kasarnya keluar. Kan? Bahasa kasar macam tu maksud saya. So, ini agama. Bila Allah kata udkhulu fis-silmi kafah, kamu kena ikut Islam ke semua. So, no choice. Tak ada pilihan sebenarnya, kan? Sebab kita dah pilih nak jadi orang Islam. Aku dah pilih nak jadi orang Islam, so kena ikut lah. Saya tak nak puasa, Ustaz. Tak nak puasa, ceritanya keluar. Itu bahasa kasar, bukan saya suruh murtad ke apa, tidak, tapi nak bagi kefahaman. Sebab ada orang beralasan, mana boleh paksa orang semayang, Ustaz? Tak, kena paksa lah, kena buat. Sebab kita dah pilih lesen kita tu, kita dah sign mati, aku terima Islam. So apa arahan Islam, kena ikut. Kan? Jadi nak buat macam mana, sahabat sekalian? Kita ni orang kata menompang bumi Allah. Kan? Kita ni menompang bumi Allah. Kita bukan ada apa-apa sangat pun, tak. Kita tompang-tompang bumi dia. Baik, sahabat sekalian, kita intai sikit. Terima kasih Nur Syahidah Yusof, Kak Faridah. Waktu KK hujan lebat pukul 8.30 sampai tengah malam tadi. Sejuk. Ahmad Rashidi, terima kasih. Gopeng clear. Ini orang orang Copenhagen dia panggil. Siti Cute Jambu, terima kasih from Singapore. Pak Din Botani, Kak Tun, terima kasih Kak Tun. Pak Ya Bagan Datuk. Ini bos kita audio kuliah ni. Terima kasih tuan. Kita punya orang kuat audio kuliah. Dia Amri, terima kasih Dia Amri. Malam tadi ada WhatsApp Kak Ustaz, terima kasih banyak. Kak Saliza Agus, terima kasih. Arif Irhan, terima kasih, tolong share. Share kan tak pagi-pagi ni. Arif Irhan Semenyih clear. Nur Hayati Ibrahim, terima kasih. Abang Kamal, kita pemain bola, Ustaz, tak payah kawat. Kan, pemain bola kena warming up tak? Lama tak main bola ni, kan? Nak pergi stadium pun dah tak boleh lah, kan? Duk bergaduh nak main bola apa bendanya, COVID ni. Bawa bertendang dulu. Romiah Abdul Rahman, terima kasih. Langkapi Sejahtera.
Taib Jamil, Ashkar ikut perintah. Nampak kan? Ashkar ni dia punya disiplin dia very strong kan, very strict. Arwah ayah saya dulu Ashkar, saya tahu lah. Abang saya yang Ustaz Alim Nasir pun bekas Ashkar kan. Dia punya disiplin macam mana kan, hebat. Dia mesti ikut perintah, kan, mesti tabik hormat, lepas tu ikut perintah, tak berani melawan kan. So kita ni bila Allah kata semayang, yang kita pergi melawan tu pasal apa? Tak. Cuba tengok perangai manusia kan. Bila Allah kata puasa, nak tak nak aja kan, lemah aja. Kita orang-orang beriman ni, sahabat sekalian, apa perasaan kita bila saya sebut di muqaddimah tadi kan, awal-awal kuliah tadi saya sebut kan, saya kata Alhamdulillah kita puasa masuk hari ke-7. Apa perasaan kita tak? Kita rasa, ya Allah Ustaz, cepatnya masa Ustaz, rasa nak habis dah Ramadan ni Ustaz, laju betul kita rasa kan, rasa macam tak cukup hari, cepat sangat dia pergi. Bagi orang beriman, dia akan rasa macam tu, sedih je kan. Tapi orang munafik macam mana? Oh, dia rasa macam azab betul bulan Ramadan ni kan. Itu orang munafik kan. Dia tak ceria dengan Ramadan, dia tak happy, dia rasa Ramadan ni menyeksakan diri dia. Jangan. Sifat-sifat macam ni tolong jangan ada lah. Sebab apa? Sebab itu di antara tanda-tanda munafik. Na'udzubillah. Langkapi terlepas bas pula dah. Kan, bas rosak. Ahmad Khalil, terima kasih, seindah rupa. Abang Taib Jamil, pengalaman. Ini bekas Ashkar kita ni kan. Disiplin Ustaz, betul. Jadi dalam hidup kita ni, disiplin tu penting. Sebab itu antara disiplin yang paling hebat yang Allah tarbiyah kita sebagai Muslim ni ialah solat. Solat itu, solat fardu 5 waktu, itu sebenarnya latihan. Itu sebenarnya satu training. Allah nak didik kita menjadi manusia atau hamba dia yang berdisiplin. Kan? Kalau tidak, Jahannam hidup kita. Kalau tidak, kerja kita dunia saja. Sebab itu Allah breakkan sekejap. Kamu nak tidur malam boleh, tapi subuh bangkit semayang. Itu disiplin. Dibuatnya tak ada sembahyang subuh macam mana? Ada kuliah subuh pagi ni, pakai da'a dengan ustaz sekali mati syahid. Kan, pakai tak bangkit tuan-tuan, berani kerat jari lah saya cakap tak. Kalau tak ada sembahyang subuh, tak bangkit pukul 6, tobat kita. Tak, orang Kedah kata tobat lahum. Kan, memang tak bangkit punya. Allah nak kita ingat dia. Lepas tu kerja kan, 9 to 5. Kita bekerja pukul 9 pagi sampai 5 petang. Tengah seronok kerja, Zohor, berhenti kejap, ingat pada dia. Itu disiplin. Lepas tu nak balik kerja, asar kan, sembahyang dulu. Maghrib isyak kan, dia baginya rapat-rapat sikit waktu tu kan. Antara maghrib isyak kan tak jauh, 7.23 dengan 8.35 macam tu kan, sejam je lebih kurang. Sebab Allah tahu manusia nak kena rehat tengah-tengah malam tu. Jadi Allah buatnya maghrib dan isyak tu dekat. Tengok, baiknya Allah tak? Cuba kita bayang kalau Allah buat maghrib isyak tu macam Zuhur Asar. Tak huru-hara kita pukul 12 semayang isyak dah. Maghrib dah semayang ni. Lepas tu mata dah mengantuk pukul 9. Isyak tak masuk lagi. Tak haru macam tu kan? Kita nak buat apa pun dah tak boleh dah. Nak berehat pun terganggu tak. Tapi sebab Allah ni dia tahu Allah ni maha mengetahui tak. Dia ejah tu dah cantik, tapi manusia tak erti bahasa kan. Manusia ni kena melawan je kan. Itulah masalah dia. Terima kasih Kak Wan daripada Sumanjaya USJ, Ramli Yahya, Ahmad Khalil, JB, Zahzan, terima kasih. Saya cari FB tak ada. Ada. FB mana yang cari tu? Saya share je. Setiap kali saya kuliah, saya akan sharekan link audio kuliah ni pada 2 FB saya. Satu personal Rahim Nasir, satu lagi page
Ustaz Rahim Nasir. Mesti jumpa macam tu kan. Kalau mesti ada punya lah, insya-Allah ada. Kan. Ni tak tahu cara tak jumpa ni. Kan. Terima kasih Arif, tolong share. Abang Arif Rasul, terima kasih. Mudah-mudahan Ustaz dan family sihat, insya-Allah. Setakat ni masih sihat walafiat. Terima kasih Abang Arif yang memiliki suara yang sangat sedap lah, sebagai muazzin di Masjid Taman Melawati, Masjid Al-Hidayah. Cik Hatiah, suami saya pun askar Ustaz, sekarang jadi pensyarah universiti. Sama macam abang saya lah, Ustaz Alim Nasir kan. Dulu dia askar di Polisen TLD, Tentera Darat. Lepas tu dia dapat sambung Navy, lebih kurang entah berapa tahun. Masa tu saya pun kecil lagi kan. Berapa tahun dah, 10 tahun kot dekat Lumut. Lepas tu sambung pengajian di Sydney, Australia selama 2 ke 3 tahun. Tapi yang best tu, dia mengaji, dia belajar di Australia tu electronic engineering. Tu dia punya pengaji kan. Dia mengaji electronic engineering. Dia mengaji bab antena, bab wayar-wayar api ni, entah apa ke benda, saya pun tak tahulah. Tak tahu balik Australia jadi ustaz, tak ke huru-hara punya cerita kan. Sekarang dah jadi ustaz lah. Tak ada tentera, tak ada engineering ke mana, elektronik ke mana kan. Itu rezeki lah masing-masing kan. Tak ada ustaz dia audio kuliah. Macam mana boleh tak ada pula? Dia audio kuliah ni ada 2 tau. Satu audio kuliah sahaja, yang satu lagi tu audio kuliah tim, kalau tak silap saya lah. Kan. Yang saya buat live ni dekat audio kuliah, page kita yang ada followers lebih kurang 200,000 lebih tu lah. Yang audio kuliah tim tu dia kecil sikit kan. Jadi tak tahulah kalau pagi ni ada masalah teknikal ke, Facebook mengamuk ke apa, saya tak tahu pagi ni. Tapi yang setengah live ni audio kuliah lah. Kan. Itu ceritanya. Baik, terima kasih. Sambung lagi nah. Sajalah kita break-break sikit baca-baca komen. Baik. So kena ingat, kita ni ibarat macam askar lah. Bila kita dah pilih nak jadi askar, kena disiplin, kena ikut arahan kan. Itu. So bila aku dah jadi orang Islam, so kena disiplin. Disiplin orang Islam apa? Dia ada disiplin pakaian. Jangan pakai-pakai mendedah aurat, satu hal. Lepas tu menjolok mata, satu hal. Kan? Itu yang nama menjolok mata tu. Dijoloknya mata kita macam nak terkeluar tak? Itu. Jadi disiplinnya macam tu lah tak? Dia ada disiplin pakaian, disiplin pemakanan. Kita tak boleh kata suka hati aku lah ustaz, nak makan apa pun lantak lah. Bukan ustaz yang bayar sara hidup saya. Dah, bukan macam tu kan. Kita nak makan ni ada etika, ada disiplin, halalan thayyibah kan, ada disiplin. Lepas tu jangan membazir kan. Alhamdulillah tahun ni tak ada bazar Ramadan. Macam kita kata kurang sikit pembaziran tu tak. Adalah juga kadang-kadang tu, tapi kurang lah berbanding kalau ada bazar kan. Kalau ada bazar, dia punya membazir tu kan, satu hari berapa ribu tan tu pembuangan sisa makanan kan. Jadi ada kat hikmah COVID ni. Kan, hikmah COVID ni kurang pembaziran tak? Jadi kita ada disiplin pakaian. Sebagai orang Islam ni, bila kita pilih aku nak jadi orang Islam, kena ada disiplin pemakaian, disiplin pemakanan, disiplin kehidupan. Kehidupan ada disiplin. Berumah tangga, mana boleh main sodok-sodok je bini orang ke apa, mana boleh tak? Ada aturannya. Saya berkenan dengan si
dia ustaz, aturannya pergi meminang, ikut adat kita yang ada Islam dan sebagainya. Lepas tu suju kahwin, kan? Dah kahwin ustaz, teringin nak kahwin. Itu pandai-pandai kau lah, kan? Pandai-pandai kau, ikutlah aturan yang sepatutnya. Ada disiplin. Bila dah dapat anak pula, bagaimana kaedah pendidikan anak dalam Islam? Ada disiplin. Macam saya kuliah ni lah, kan? Saya berkuliah ni ada disiplin. Bukan pacak tripod, bubuh wayar, handphone, live apa semua, bercakap ikut suka dah. Dia ada disiplin. Timing pun kena jaga. Disiplin. Kan? Sebab apa? Sebab dengan disiplin itulah dia mencantikkan perjalanan hidup. Sebab itu kita di sekolah dulu kan ada cikgu disiplin. Cikgu disiplin ni jenis dia macam mana? Misai dia bergulung. Kan? Misai ni macam hero Tamil tu. Bergulung-gulung, lepas tu lilit-lilit naik bergulung ke atas tak? Nak bagi nampak gerun sikit. Kan? Cikgu disiplin ni memang garang lah, kan? Tak usah cakap apa lah. Makan pelempang tu hari-hari lah kalau cikgu disiplin ni, kan? Apa yang tak pernah kena dulu tak? Saya, yalah kita zaman sekolah, bawah sikit daripada geng 08 punyalah Samsing, kan? Dululah zaman jahiliah ni. Bukanlah Samsing maknanya nakal, kan? Semua orang pernah kena denda, kan? Setakat berdiri di tempat kita duduk di dalam kelas tu biasa, kerja sekolah tak buat. Ganas sikit berdiri atas kursi pernah, berdiri atas meja pun pernah. Tu kira makan wali lah. Kan, berdiri atas meja tu kira makan wali. Dan saya pernah kena ketuk ketampi. Alah ustaz, ketuk ketampi saya pun pernah. Bawa-bawa tenang 100 kali ketuk ketampi tak. Saya dengan member saya masa tu kata 5, dah besar dah, kan? Dah cikgu ustazah mengajar kat depan, kita gelak-gelak kat belakang, memang kena. Ustazah naik angin, 5 orang panggil pergi kat papan hitam depan tu, ketuk ketampi 100 kali. Dah kira dah separuh, sambil buat tu gelak-gelak pula. Allahu Akbar. Ustazah kata ulang balik. Dah lah, kelas saya tingkat 3, sekolah kan 3 tingkat, kan? Balik Zuhur tu macam tak ada lutut tu. Seminggu krem kaki, kan? Cikgu nak didik kita jadi orang sebenarnya tak? Sebab tu hari ni kita jadi orang, kan? Hari ni kalau buat macam tu, habis mak bapak datang kat sekolah. Dah mengamuk apa semua dah. Jadi sahabat sekalian, itu yang kita nak sebutkan, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, cuba kita tengok sikit lagi. Kita tengok sikit lagi. Satu lagi firman Allah, surah Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah cerita ayat 85 Ali Imran. Allah kata, dan siapa-siapa saja, wa man, waw, mim, nun. Waw dalam bahasa Arab maksudnya dan. Waw bahasa Melayu, wow. Itu waw bahasa Melayu, kagum. Waw bahasa Arab maksudnya dan. Mim nun, mim tu baris atas man. Kalau ejaan Melayu dia man, man lah. Man itu maknanya siapa-siapa saja. Dia kalau MANN, itu lain. Itu filem Man. Yang naik kapal besar tu. Kan? Saya suka cerita Man. Cerita Hindustan. Tak. Jadi Man ni maksud dia siapa-siapa saja.
baik lelaki, baik perempuan, baik dewasa, baik orang tua, baik Perdana Menteri, ke siapa sajalah. Allah kata siapa saja yang dalam hidupnya mencari agama selain daripada Islam. Siapa-siapa saja. Tak kira A, B, C, tak kira lelaki, tak kira perempuan, orang tua ke siapa. Siapa saja yang dalam hidupnya cari agama selain daripada Islam, Allah kata apa? Falan yuqbala minhu. Nescaya Allah kata aku takkan terima apa pun daripada dia. Dan kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, sahabat sekalian, kita mengaji dalam bahasa Arab, falan, lan, lam, nun, huruf lan, bila dia bertemu dengan selepas huruf lan tu ialah fi'il mudhari'. Ini kita belajar kawaid kan, kita belajar bahasa Arab sikit. Bila huruf lan, ini bukan tajwid ini kaedah bahasa Arab. Bila huruf lan dia bertemu dengan selepasnya fi'il mudhari', lan yuqbalu. Yuqbalu tu fi'il mudhari'. Dia akan membawa maksud selama-lamanya. Selama-lamanya. Bila Allah kata falan yuqbala minhu, aku tak terima daripada dia. Tak terima tu sampai bila? Selama-lamanya lah. Selama dia berada dalam kekafiran itu, Allah tak akan terima. Itu maksud wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah kata akhirat besok mereka termasuk dalam keadaan rugi. Allahu akbar. Jangan main-main sahabat sekalian. Rugi besar. Baik, terima kasih Ahmad Railan, Hadil Hisham, Aridah Osman. Lupa pagi ni ada kuliah. Tak apa, sebab baru hari kedua untuk belah pagi ya. InsyaAllah. Nur Syahliza, Kak Syahliza tiba-tiba tersenyum Kak dengar Ustaz Mina Filman. Jangan, kaki putus tu masa hari nak pergi menikah tu kan, kudung kakinya. Itu antara filem yang memang saya suka sebenarnya kan. Terima kasih Ummu Abu Hurairah mencatat Abang Zainal Osman, tapi sekarang berpeluang membazir dalam bersedekah. Ya, betul, kita banyakkan infak. Kak Zah, waalaikumsalam. Baik, jadi Allah kata orang yang pilih agama selain daripada Islam, kan, lain daripada Islam, Allah kata falan yuqbala minhu, aku tak akan terima apa pun yang dia buat. Ini bukan kecil anak punya cerita tak. Cerita Allah reject ni jawapannya sia-sia. Macam saya sebut dululah, kita orang Islam, apa pun kita buat insya-Allah Allah terima, ada pahala. Katalah tuan-tuan pergi masjid, lepas tu derma RM10 kan, kita masuk lantong masjid tu, tabung masjid RM10. Lepas tu mari satu non-Muslim, orang kafir lah, dia pun berkenan tengok masjid kita tu, dia bagi RM1. Kita bagi RM10 je, dia bagi RM1. Jadi RM10 kita insya-Allah ada pahala. RM1 si kafir tu tak ada apa-apa. Dia tak ada pahala, walaupun nilai dia RM1. Ada kosong di belakang nombor 1 tu, ada 6. Kan, itu RM1 lah. 1,000,000,000 RM1 ringgit Malaysia. Kita RM10 je, ada 1 je kosong belakang. RM10 je. Tapi RM10 tu ada pahala, silat-silat bawa ke syurga. Tapi hak RM1 tadi tak ada pahala. Tak.
tak ada pahala. Ibarat kata Allah, debu-debu yang berterbangan. Pasal apa? Not yet Muslim. Dia tidak menganut agama Islam. Sebab Allah dah kata, siapa yang cari agama selain Islam, falai yuqbala minhu. Allah kata, aku reject terus. Oi, jangan buat main, sahabat, tak ada apa dah. Akhirat confirm masuk neraka kalau macam tu. Kan? Na'udzubillah. Jangan buat main-main. Itu bukan benda yang kecil, itu benda yang besar yang kita kena ambil perhatian dan kita kena rasa dalam hidup kita betapa mahal, betapa berharganya kita bila Allah beri kita nikmat Islam ini. Terima kasih Muhammad Azani Ghazali, Abang Yusuf. Terlepas bah ni pasal apa? Bah rosak ke apa? Tak apalah. Mana yang sempat, insya-Allah kan. Mana yang dan. Sebab yalah, biasalah kuliah pagi, itulah masalahnya. Kadang dah lepas-lepas dan subuh kan sakit perut lah, nak buang air lah, kan, nak baca Quran sikit, macam-macam kerja nak buat. Kadang terlena pula, macam-macam kan. Waktu mustajab tidur dia panggil. Jadi terima kasih juga Nasir Senin, Saiful Apek. Saiful Apek mana pula ni kan? Bukan Saiful Apek pelakon. Jadi terima kasih banyak. Jadi sebenarnya kita dah berada di penghujung. Saya akan sebut 7 suku, saya akan berhentilah. Selalu kita ambil 45 minit je lah, kan, insya-Allah. Yang penting ada ingatan-ingatan untuk kita sharekan, untuk kita kongsi-kongsikan. Jadi sebab itu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pagi ini kita sembang tadi tentang perlunya hidup kita dengan agama, dan agama itu mestilah agama Islam. Dan Allah letak satu ayat tadi kita baca, hidup ni daripada A to Z, daripada bangun tidur sampailah tidur malam, malam tidur sampai bangkit balik pagi besok. Ceritanya sandaran hidup perjalanan itu mesti dengan agama, yakni dengan Islam. Kena ikut Islam. Mesti ada disiplin menjadi seorang Muslim. Mesti ada latihan menjadi seorang Muslim. Kan, nak jadi manusia beragama ni dia ada latihan. Sebab itu Allah letak bulan Ramadan sebagai bulan latihan. Dipanggil Madrasah Ramadan. Madrasah ni apa? Tempat kita belajar lah, macam sekolah kan. Jadi Ramadan ni dia mengajar kita banyak sangat benda. Dan orang yang cerdik, dia akan grab, dia akan ambil semua peluang yang ada bulan Ramadan. Jangan buat main sahabat. Sebab itu ambillah peluang, terutama infak lah kan. Nanti kita bincang tajuk infak belah-belah petang. Nantilah kelas-kelas petang kita pukul 6 nanti kita sembang sikit kan. Sebab Ramadan lah paling terbaik untuk kita infak, dan pahala yang disediakan Allah ni tak usah cakap, sangat luar biasa, sangat berganda. Orang paling cerdik dia akan infak orang yang berbuka puasa. Kan, orang yang berbuka puasa, sama ada dia infak tu melalui online, atau infak tu dia bagi dekat jiran sebelahnya, atau dia infak tu melalui tabung masjid ke apa kan, ataupun apa caralah. Sebab istilahnya kita nak copy paste. Itu bahasa canggih kita nak copy and paste. Kan, copy paste pahala dia tu. Nabi kata siapa bagi makan orang berpuasa, baginya pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu. Kan, dengan tidak dikurang walau sedikit. Katalah jiran kita pahalanya 100, kita bagi dia berbuka sikit, mutabak ke apa, dengan berbukanya dia dengan mutabak tadi, 100 pahala dia transfer ke kita, tapi pahala dia tak kurang tak. Itu untung. Jadi rajin-rajin lah bagi menjamu orang berbuka puasa kan.
Saya dapat semalam rojak Singapura. Terima kasih Kak Aziza bagi tak. Jadi itulah kan. Itu nanti kita sembang lah pendetilan berinfak tu, insya-Allah. Baik, dan kita bincang juga tadi, jangan cari agama yang lain daripada Islam. Bersyukurlah bila Allah beri kita agama ini, tolong hargai baik-baik, sebab ia nikmat yang paling mahal, yang tidak ada tolok bandingannya, yang tak boleh ditukar dengan langit dan bumi, tak boleh ditebus, tak boleh segala-galanya, ya. Jadi mudah-mudahan sahabat sekalian, apa yang kita sharekan pada pagi ini, mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran bersama. Terima kasih juga Ummu Abu Hurairah, perjalanan mesti Islam, disiplin mesti Islam, ambil peluang berinfak di bulan Ramadan, ya, insya-Allah. Dan terima kasih juga Muhammad Sazwan, salam Ramadan. Seindah rupa, kadang tak sempat nak tengok kuliah ustaz, waktu sama pula dengan kuliah subuh adik Ustaz Firdaus, Ustaz Rahim Best. Ustaz Firdaus mana ni? Ustaz Firdaus kalau Ustaz Firdaus Subhi tu yang selalu keluar dalam TV 9 tu, tanyalah Ustaz. Itu kawan saya bekas Imam Masjid Negeri Shah Alam lah. Lembut-lembut je orang dia, baik orang. Itu senior lah, senior tak senior sangat lah, setahun dua je umurnya daripada saya yang sama mengaji Mesir dulu lah. Jadi tak kisahlah mana-mana ustaz pun tak apa, insya-Allah. Yang penting ilmu tu kan kita faham, lepas tu kita dapat amalkan sama-sama, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir, yang menonton, yang share, yang mendengar sambil bekerja, sambil berbaring, yang telah pun syahid sambil mendengar tadi. Terima kasih banyak kan, atas masa yang tuan-tuan korbankan juga untuk saya pagi ni selama lebih kurang 50 minit. Mudah-mudahan dibayar oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, insya-Allah. Dan terima kasih pada semua lah. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa kita infak kepada audio kuliah, insya-Allah, untuk program-program amal kita. Dan boleh juga melalui saya, seperti mana yang saya dah bagilah sebelum ni kan, nombor-nombor handphone apa semua, boleh PM saya lah, insya-Allah. PM tu bukan Perdana Menteri lah, boleh PM, insya-Allah. Ya, Ustaz Firdaus dulu imam Masjid Darul Ihsan. Sekarang ni dia dah tak jadi imam di masjid negeri lah. Dia masjid, tak silap saya, seksyen 17 ke berapa kan, di Shah Alam tu lah. Terima kasih ke Abang Arif, terima kasih Kak Kalsum, Kak Syam. Masjid Al-Bushra, Ustaz Firdaus Firabib. Sedap nama. Terima kasih Kak Tun, terima kasih Pak Yah, dan terima kasih semua yang telah menyumbang kepada saya melalui akaun yang saya bagi selalu itulah. InsyaAllah kita akan aturkan kewangan itu kepada yang sepatut dan selayaknya, insyaAllah. Abang Zainal jangan syahid dulu bagi habis baca doa dulu. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa insya-Allah pukul 6 petang ni, kuliah iftar kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat meneruskan ibadah, selamat berehat, ya. Yang nak tidurlah dulu sekejap. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa petang ni, insya-Allah. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa pada petang ni lah ya. Terima kasih Abang Arif, Kamal, Kak Tun, terima kasih semua insyaAllah. Masih berjaga anak ustaz, dia bangkit awal, dia assistant tugas dia tolong onkan live dan mematikan live. Dia dah berdiri depan kamera dah tu. So okey lah, kita jumpa Kak Sariza, Nasir, Sinin, terima kasih banyak. Kita jumpa petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.